Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 1 Disember 2023. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak boleh sewenang-wenangnya menyahbekukan akaun 41 aset aman Palestin Berhad sehingga semua siasatan selesai dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya masih menyiasat sumber sebenar transaksi dan tututan yang diperoleh aman Palestin. Beliau menegaskan siasatan ini bagi memastikan dana diperoleh hasil derma awam yang bernilai jutaan ringgit ini digunakan dengan telus. Beliau berkata demikian bagi mengulas kesaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad agar SPRM membenarkan aman Palestin Berhad menggunakan 10 juta ringgit daripada akaun yang dibekukan untuk membantu penduduk di Gaza. Semalam Dr. Mahathir berkata beliau bimbang penderitaan penduduk akan bertambah menjelang musim sejuk selepas berdepan serangan dan kekejaman Israel. Kemarin SPRM bersedia menyedahkan kepada mahkamah justifikasi pembekuan 41 aset aman Palestin yang bernilai lebih 15 juta ringgit selain akan menjalankan siasatan secara profesional dan adil tanpa sebarang niat jahat terhadap mana-mana pihak. Terdahulu Aman Palestin memberi tempoh 3 hari kepada SPRM untuk menyahbekukan akaunnya yang dibekukan sejak minggu lalu. Peguam mewakili Aman Palestin Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, sekiranya agensi penguatkuasa itu gagal berbuat demikian, tindakan undang-undang akan diambil. Siapakah yang akan memimpin Kemaman bakal ditentukan esok menerusi keputusan pertembungan dua penjuru pilihan raya kecil Kemaman. PRK Kemaman dilihat seimbang susulan kedua calon iaitu bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor yang mewakili Barisan Nasional dan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dari PAS adalah sama hebat dan berkarisma. Penganalisis politik menjangkakan bahawa seramai 141,790 pengundi dilihat bakal memilih calon berdasarkan parti yang mereka mahukan, namun kebarangkalian pengundi memilih berdasarkan calon juga adalah tinggi. Ini adalah kerana jika memilih calon BN, maka kerajaan persekutuan akan memberi banyak pembangunan kepada Kemaman dan jika memilih calon PAS, maka pengundi turut akan menerima manfaat kerana Menteri Besar sendiri yang bakal mewakili mereka. Sebelum ini, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 28 November sebagai tarikh mengundi awal dan 2 Disember bagi hari mengundi untuk PRK Kemaman yang perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib hari ini memohon agar dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 3 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram dana syarikat SRC International Sdn Bhd berjumlah 27 juta ringgit. Peguam belanya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah membuat permohonan tersebut selepas pihak pendakwaan yang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu pihaknya masih belum mendapat sebarang maklum balas terhadap representasi yang dihantar pada 31 Julai lalu. Selain kes ini sudah tertangguh selama 5 tahun setengah. Sementara itu, Muhammad Ashraf menjelaskan bahawa kes ini ditangguhkan atas persetujuan bersama bagi membolehkan pembelaan memberi tumpuan kepada perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Sehubungan itu, Muhammad Ashraf memohon agar pihaknya diberikan tarikh akhir pengurusan kes tersebut bagi membolehkan beliau mendapatkan jawapan representasi. Hakim Muniandi kemudiannya menetapkan 19 Januari 2024 sebagai tarikh akhir untuk Peguam Negara membuat keputusan berhubung representasi tersebut. PAS menyifatkan kerajaan persekutuan hari ini meneruskan gaya politik rimba selepas mendakwa pemimpin pembangkang perlu menyokong kerajaan sekiranya mahu mendapatkan peruntukan. Menerusi satu hantaran di Facebook, Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat mempersoalkan di mana reformasinya apabila berunding namun tetap sama.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini dilapor menegaskan beliau tidak pernah meletakkan syarat kepada mana-mana ahli parlimen supaya mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan jika mahu mendapatkan peruntukan. Sebaliknya, Anwar berkata beliau hanya meminta pihak pembangkang untuk mengadakan rundingan dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, tetapi setakat ini belum ada perundingan rasmi dilakukan. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata berbeza dengan negeri-negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional, peruntukan diagih tidak mengira blok kerajaan maupun pembangkang tanpa perlu berunding. Kita kembali lagi. Seorang bekas peniaga kantin dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Seremban hari ini atas tuduhan membunuh seorang warga asing 4 tahun lalu, manakala 3 lagi lelaki lain termasuk seorang doktor yang dituduh bagi kes yang sama pula diarah membela diri. Keputusan itu dibuat selepas Hakim Datuk Azizul Azmi Adnan mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie pada akhir sesi pendakwaan terhadap orang kena tuduh OKT keempat iaitu Muhammad Hafiz Abdul Qadar, 37 tahun. Hakim berkata setelah menilai secara maksimum keterangan berkenaan orang kena tuduh keempat iaitu Muhammad Hafiz Abdul Qadar, pihak pendakwaan tidak berjaya membentuk kes prima facie kepada tertuduh. 3 tertuduh berkenaan P. Vengadeswaran 35 tahun, R.S. Satya Dipan 34 tahun dan Dr. Dharma Danifans 36 tahun. Melalui peguam masing-masing kemudiannya memilih untuk memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi serta boleh diperiksa balas. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati. Hakim kemudiannya menetapkan pada 8 hingga 12 Januari 2024 tahun depan sebagai tarikh perbicaraan. Memilih untuk menukar nama Instagram miliknya menjadi It's Me BCL, peminat penyanyi Bunga Citra Lestari kini semakin yakin penyanyi cantik itu akan menukar statusnya kepada isteri Tiko Aryawardana esok. Bunga sebelum ini menggunakan BCL Sinclair sempena nama suaminya Allahyarham Ashraf Sinclair dan tidak pernah mengubahnya sejak tahun 2011. Sementara itu, spekulasi perkahwinan ini sudah mula diperkatakan sejak beberapa minggu lalu selepas Bunga dan kekasihnya yang berstatus duda anak 3 itu sibuk melakukan beberapa persiapan termasuk proses dokumentasi. Sumber terdekat bintang jelita itu juga turut mengesahkan kepada media majlis pernikahan pasangan itu akan berlangsung di sebuah hotel mewah di Bali, Indonesia. Terdahulu, Bunga pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon kelahiran Malaysia Allahyarham Ashraf Sinclair yang menghembuskan nafas terakhir pada 18 Februari 2020 akibat serangan jantung. Hasil perkahwinan pada 2008 itu, pasangan itu dikurniakan anak lelaki Noah 12 tahun. Kita ke berita luar negara. Sebuah video tular di media sosial Indonesia memaparkan tindakan beberapa penduduk memukul 2 lelaki warga emas yang ditangkap sedang berasmara di dalam sebuah beca. Dalam video tersebut, seorang lelaki memakai baju hitam dilihat menghampiri sebuah beca tidak bergerak sambil memegang sebatang kayu. Dia kemudiannya memukul beca tersebut menggunakan kayu sebelum 2 lelaki separuh usia keluar daripada kenderaan itu. Salah seorang daripada mereka hanya memakai seluar manakala seorang lagi tidak berpakaian. Menurut seorang penduduk setempat yang dikenali sebagai Roni, kejadian itu berlaku pada Ahad lalu sekitar pukul 9.30 pagi waktu tempatan. Seorang penduduk pada awalnya melihat beca itu bergoyang sebelum mereka membuat keputusan untuk menyerbu kenderaan itu. Arab Saudi membuat pelaburan besar dengan mengumumkan projek membina gunung buatan manusia mengandungi sebuah hotel dan 35 kediaman mewah eksklusif di pantai Teluk Aqaba, Sirana.
Sebelum ini, Arab Saudi dilaporkan bersedia membelanjakan lebih 817 bilion ringgit setiap tahun untuk projek mega antara 2025 hingga 2028 dengan beberapa projek utama yang menelan kos kira-kira 6.7 trilion ringgit sedang dilaksanakan. Projek terbaru Sirana itu adalah melibatkan sebuah hotel menakjubkan yang akan dibina di dalam gunung dengan seni bina yang menonjol. Bangunan itu akan menempatkan kemudahan seperti kelab pantai, klinik kesihatan dan denai alam semula jadi. Selain boleh dilalui sama ada dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Pelbagai kolam akan dibina di hotel yang mempunyai 65 bilik itu dengan pemandangan Laut Merah yang menakjubkan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi negara, pemegang taruh dalam industri halal harus menjauhi urus niaga yang tidak beretika dan menyalahi undang-undang untuk memupuk ekosistem ekonomi halal yang komprehensif, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Menurut beliau, ekonomi halal yang komprehensif mesti menyepadukan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebajikan, terutamanya berkaitan transaksi perniagaan. Mengulas lanjut, beliau berkata Malaysia perlu memperkasa aspek utama dalam pembangunan infrastruktur penyelidikan dan pembangunan pendidikan, latihan, integrasi teknologi serta kerjasama global dalam menjadikan negara sebagai hub ekonomi halal berdaya maju kerana industri halal menjadi sektor berpotensi tinggi dengan nilai ekonomi global mencecah 23.26 trilion ringgit menjelang 2030. Fadilah berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Persidangan Islam dan Ekonomi Halal Antarabangsa 2023 serta Persidangan Undang-Undang Islam Ekonomi dan Keuangan Antarabangsa 2023 hari ini. Kerajaan Perak mengumumkan bantuan khas keuangan BKK 2 bulan gaji kepada penjawat awam di bawah pentadbiran kerajaan negeri menerusi Belanjawan Perak 2024. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata, pemberian BKK itu termasuk kepada ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, ex officio, semua guru lantikan negeri, orang besar jajahan serta pekerja sambilan harian. Katanya bayaran penuh BKK itu akan dibuat pada 20 Disember depan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Pembentangan Belanjawan 2024 pada Persidangan Dewan Undangan Negeri Perak hari ini. Menurut Sarani lagi, bayaran BKK turut dipanjangkan kepada kesemua ketua kampung bagi lantikan sebelum 15 Disember 2023 pada kadar RM400 seorang. Berita sukan. Seperti yang dijangkakan, dua kemenangan di pentas antarabangsa pada awal bulan lalu telah berjaya melonjakkan ranking Harimau Malaya daripada kedudukan ke-137 dunia hingga ke tempat ke-130 dunia. Menerusi kemas kini terbaru yang dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebentar tadi, skuad kendalian Kim Pan-gon telah naik 7 anak tangga sekaligus berada di landasan yang tepat sebelum mengharungi kejohanan Piala Asia 2023 nanti. Penambahan mata ranking itu berdasarkan perkiraan semasa termasuk dua kemenangan aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 ke atas Kyrgyzstan dengan keputusan 4-3 dan Taiwan 1-0 baru-baru ini. Berdasarkan ranking Asia Tenggara, Vietnam berada di kedudukan 95 dunia, Thailand berada di posisi ke-113 dunia dengan Malaysia menjadi negara ketiga terbaik rantau ini. Skuad Filipina pula menduduki tangga ke-140 dan lebih tinggi berbanding negara jiran Indonesia di kedudukan ke-146 dengan Singapura di tempat ke-156 dunia. Bergu lelaki utama negara Erin Chia So Woo Yik enggan kecundang lagi di kejohanan akhir jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF yang akan bermula 13 hingga 17 Disember ini di Hangzhou, China. Sejak mula layak beraksi di kejohanan itu buat julung kalinya pada edisi 2019, Erin dan Woo Yik belum pernah berjaya melepasi peringkat kumpulan.
Apa yang lebih memeritkan, walaupun turun dengan reputasi sebagai juara dunia pada edisi tahun lalu, Aaron dan Wu Yik kalah kesemua 3 perlawanan mereka dalam peringkat kumpulan sekaligus gagal mara ke peringkat separuh akhir. Berbeza dengan kejohanan antarabangsa yang lain, format untuk saingan ini memperuntukkan hanya 8 beregu terbaik untuk setiap acara akan layak ke saingan ini menerusi kedudukan ranking jelajah dunia BWF dan seterusnya mereka akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. 2 beregu terbaik akan meneruskan kemaraan ke separuh akhir dan seterusnya 2 wakil terbaik akan membuat perhitungan di final. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 2 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.